Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin yang diberkati di sekitarnya, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, kita merafakkan sembah kesyukuran yang tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan usia kita bagi memungkinkan kita bersama-sama meraihkan akan satu peristiwa besar yang merupakan salah satu mukjizat, perkara yang sungguh-sungguh mengagumkan yang pernah berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berhubung dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Memperkatakan Isra dan Mi'raj ini adalah juga menyebut berhubung dengan akidah, mengaitkan juga dengan sirah, bertalian juga dengan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan daripada bumi ke bumi, bermula daripada Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj adalah perjalanan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, terus ke Raf-Raf sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun kembali ke bumi sebelum daripada subuh pada hari yang sama. Maka Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan daripada bumi ke bumi, langsung naik ke langit, kemudian turun kembali sebelum daripada subuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita membicarakan berhubung dengan Isra dan Mi'raj ini, sekurang-kurangnya ada 3 fasa yang perlu kita lihat untuk menghuraikannya. Pertama, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum daripada terjadinya Isra wal Mi'raj itu. Yang kedua, perkara-perkara yang berlaku ketika terjadinya peristiwa yang berkenaan.
Manakala yang ketiga, perkara-perkara yang berlaku, yang diaturkan oleh Allah sesudah daripada peristiwa yang berkenaan. Seluruh episod-episod yang berjalan itu merupakan iktibar yang besar yang menjadi contoh bagi umat sehingga hari kiamat. Saya kira dalam tempoh masa yang terdekat ini, tempoh masa yang pendek ini, saya suka untuk menyebutkan bahawasanya, pertama, kita boleh mengambil iktibar bahawasanya Isra' dan Mi'raj ini mengajar dan mendidik manusia bahawa ianya dimukadimahkan oleh Allah dengan peristiwa duka cita. Sehingga tahun terjadinya Isra' Mi'raj itu disebut oleh Nabi SAW sebagai tahun duka cita. Pertama, kerana kematian yang berlaku ke atas Siti Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, yang merupakan pembantu dan benteng di dalam rumah. Manakala yang kedua, terjadinya kematian ke atas Abu Talib, bapa saudara yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW, yang merupakan benteng pertahanan di luar rumah. Adalah merupakan satu hikmah yang besar bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi dan khususnya para sahabat radhiyallahu anhum yang bersama dengan Nabi pada masa itu, supaya terus mempertingkatkan tawakal mereka, pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra' wal Mi'raj mengajar supaya manusia benar-benar menzahirkan diri mereka sebagai hamba, sebagai abdi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita, di mana pun kita berada, kita sebenarnya adalah abdi di hadapannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Di sana juga ada ayat yang Allah menyebut qullu ibadi. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Kadang-kadang kita menemui kalimah ya ibadi, wahai para hambaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua dengan hamba-Nya. Allah tidak memanggil kita sebagai buruhnya. Jika sekiranya kita buruh di hadapan Allah, maka senang kita. Kalau kita berasa tidak puas hati terhadap Allah, maka kita mogok, tutup perindustrian dan sebagainya, maka lumpuhlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memanggil kita sebagai warga negaranya. Sekiranya Allah Ta'ala memanggil kita sebagai warga negaranya, maka mudahlah kita. Apabila kita tidak bersetuju dengan kerajaan Allah, maka kita jangan mengundi Allah di masa yang akan datang. Maka runtuhlah kerajaan Allah. Tetapi Allah Ta'ala memanggil kita sebagai hamba, menunjukkan bahawasanya kita tidak punya pilihan, melainkan mestilah terikat di bawah kalimah yang disebut awal di dalam suratul Baqarah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ini yang pertama, iktibar daripada Isra' dan Mi'raj. Mengajar bahawasanya kita adalah hamba kepada Allah. Kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram dan singgah di Masjidil Aqsa. Bermula dari masjid, singgah di masjid.
merupakan suatu petunjuk daripada Allah bahawa tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini melainkan masjid, melainkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita berdoa dan mengharapkan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan dengan izinnya secepat mungkin diangkat seluruh wabak yang sedang melanda dunia termasuk negara kita, sehingga memungkinkan insya-Allah untuk kita sering hadir ke masjid bagi mendapatkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengaitkan masjid dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengingatkan kita kepada aktiviti-aktiviti masjid itu sendiri. Kita melihat, alhamdulillah wa syukrillah, ramai di kalangan netizen, begitu juga beberapa pandangan yang dikemukakan oleh orang-orang persendirian di dalam kaca TV sehari dua ini, apabila kita dikenakan kuarantin di rumah. Maka ramai yang mencadangkan supaya masa jangan dibuang begitu sahaja. Ada yang menyebut supaya kita bersama dengan anak-anak dan keluarga mengisi waktu sebaik mungkin. Ada yang mencadangkan umpamanya mandi di kolam yang ada di kawasan rumah masing-masing. Ada yang mencadangkan supaya turun di kawasan belakang rumah, di dalam kawasan pagar, untuk membersihkan kawasan keliling rumah. Ada yang mencadangkan supaya duduk beramai-ramai melihat kaca TV dan seumpamanya. Itu merupakan sebahagian daripada cadangan yang boleh kita pertimbangkan. Namun kita harus sedar bahawasanya Isra' dan Mi'raj ini mengajar kehidupan kita bahawa di sana ada hubungan di antara bumi dengan langit. Ada hubungan di antara manusia yang dicipta dengan Allah yang menjadi penciptanya. Dalam apa keadaan sekalipun, kita tidak boleh memutuskan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita melihat dan kita memahami apa yang disebutkan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Maka tanah itu ada sifatnya. Kita melihat bumi yang dijadikan oleh Allah, dia tidak akan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali dengan bantuan hujan yang turun daripada langit, dengan bantuan cahaya matahari daripada langit, hasil daripada kesepaduan alam yang diatur oleh Allah jua. Maka berlakulah tumbuh-tumbuhan itu hidup dengan suburnya. Demikian sifat tanah, memerlukan hujan, memerlukan cahaya matahari. Oleh kerana kita juga berasal daripada tanah, kita mesti mengakui hakikat bahawasanya kita memerlukan hujan rahmat. Kita memerlukan cahaya petunjuk, yakni Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyuluh dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh kerana itu, kita tidak boleh habis dengan hanya sekadar mandi di kolam bersama keluarga atau menonton TV sahaja. Tetapi hendaklah kita mengaitkan diri dengan konsep masjid, dibawa masuk ke dalam rumah kita masing-masing, supaya Allah Ta'ala tetap mencurahkan rahmatnya di rumah kita, sebagaimana Allah mencurahkan rahmat di rumahnya, yakni di masjid. Teringat saya kepada ungkapan yang pernah diucapkan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala dalam kaedah membaca Al-Quran bersama keluarga. Mungkin sebagai tambahan
kalau kiranya boleh dijadikan sebagai panduan bersama. Buya Hamka pernah menyebutkan bahawasanya apabila kamu membaca Al-Quran bersama keluargamu, maka duduklah dalam keadaan tertib. Bentuklah halaqah. Dan kamu boleh melakukannya dengan berbagai-bagai cara. Umpamanya kata Buya Hamka, dimulakan oleh ayahnya dulu dengan kalimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian disambut oleh ibunya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disambut oleh anak yang pertama, Alam nashrah laka sadrak. Kemudian anak yang kedua, Wa wada'na anka wizraka alladhi anqada zahrak. Kemudian anak yang ketiga, sehinggalah akhir, setelah habis daripada membaca surah, maka ramai-ramai kata Buya Hamka menyebut Sadaqallahul Azim. Kemudian ayah sebagai ketua keluarga membaca doa, diaminkan oleh isteri dan anak-anaknya. Kamu lakukanlah kata Buya Hamka selama 6 bulan dan kamu akan menemui syurga di dalam rumah tanggamu. Saya kira ini di antara perkara yang boleh dibuat sehingga memungkinkan insya-Allah tempoh kita di kuarantin ini menjadi tempoh kita mengkhatamkan Al-Quran secara berjemaah bersama dengan anak-anak. Karena kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan jasad dan ruh. Kita tidak akan habis untuk sekadar perkara-perkara jasadiah sahaja, tetapi isilah juga keperluan rohani, keperluan hati, keperluan akal, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk bacaan Quran, berselawat sebanyak mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan terjadinya Isra' Mi'raj ini adalah ke atas jasad dan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.